alangkah aku berdosa ya Allah, apakah dosa yang aku lakukan sehinggalah negaraku dirobek ketika aku hidup. Dan inilah sejarah malang umat Islam. Hari ini 3 Mac 1924, maka jatuhlah negara umat Islam yang terbina sejak Rasulullah berakhir di Istanbul. Lepas itu kita tidak ada lagi negara Islam sampai hari ini. Yang ada ialah negara umat Islam. Negara Islam sudah tidak ada lagi. Yang ada Indonesia adalah negara umat Islam. Malaysia adalah negara umat Islam. Malaysia bukan negara Islam. Malaysia negara umat Islam. Kalau negara Islam tidak ada riba. Tidak ada riba, tidak ada arak, tidak ada judi. Malaysia ada semua. Maksudkan kita bukan negara Islam. Kita negara umat Islam. Berbeza sama sekali negara umat Islam dan negara Islam. Berbeza sama sekali. Hampir tidak ada contoh hari ini negara Islam. Arab Saudi adalah negara umat Islam dan tidak disediakan sebagai negara Islam. Dan itulah yang kita saksikan dengan kejatuhan. Kenapakah jatuh kerajaan ini? Alhamdulillah dalam kesempatan malam ini dan sebenarnya juga dengan kejatuhan Kerajaan Osmaniyah pada bulan Mac pada tahun 1924, marilah kita kenang kejatuhan yang sangat mendukacitakan ini. Dalam tajuk menjelang 100 tahun kejatuhan Kerajaan Osmaniyah. Kejatuhannya berlaku pada tahun 1924 Masihi ataupun pada tahun 1342 Hijriah. Kalau kita ikut tahun Hijriah, tahun inilah tahun 102 kejatuhan Osmaniyah. Dan kalaulah kita kira tahun Masihi, kejatuhannya lah pada 99 tahun Masihi. Sebelum itu marilah kita lihat dengan surah Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tusydunna fil ardi marratayn wa ta'lunna 'uluwan kabira. Shadaqal azim. Dan kami telah tetapkan kepada Bani Israel dalam kitab Taurat, pasti benar-benar mereka akan melakukan kemusnahan, kepasadan di atas muka bumi 2 kali, dan mereka akan melakukan kemusnahan yang total. Allah menceritakan dalam surah Isra ini menggambarkan sifat Bani Israel, dan Allah mengatakan 2 kali mereka akan melakukan kepasadan, kemusnahan di atas muka bumi. Ahli tafsir mengatakan kedua-dua ini telah berlaku. Ada yang mengatakan yang satu telah berlaku dan kali kedua belum berlaku. Kali pertama ahli tafsir bersepakat bahawa ketika Bani Israel diutuskan para anbiya, mereka bukan saja menolak para anbiya, tetapi mereka membunuh para anbiya. Sebahagian anbiya yang diutuskan mereka bunuh. Lalu Allah turunkan bala kepada mereka, dan kota Jerusalem dilanggar ataupun diserang oleh Raja Babylon. Rumah ibadat mereka termasuklah Baitul Maqdis telah dihancurkan. Bangunan-bangunan mereka telah dihancurkan, dan Allah berjanji mereka akan melakukan kemusnahan kali kedua. Ada ahli tafsir mengatakan kali kedua ialah yang sekarang berlaku, yang kita sedang hadapi mereka sekarang. Mereka melakukan kemusnahan yang total, melakukan kemusnahan seluruh dunia. Peperangan demi peperangan yang berlaku sekarang adalah perancangan dilakukan oleh mereka di atas nama New World Order. Sebelum itu kita lihat bagaimanakah kejatuhan Osmaniyah pada bulan Mac, 3 Mac tahun 1924. Satu masa dulu Osmaniyah, walaupun ketika akhir kejatuhannya, Kerajaan Osmaniyah masih besar lagi. Kita lihat di situ sebahagian daripada Afrika ialah sebahagian daripada Osmaniyah. Hijaz Osmaniyah. Balkan masih lagi sebahagian Balkan adalah Osmaniyah, dan Greece yang kita panggil Yunani juga sebahagian dari Osmaniyah. Ini ialah ketika zaman akhir Osmaniyah, sedangkan sebelum itu Osmaniyah jauh lebih besar daripada apa yang ada sekarang. Dan inilah di antara saat-saat wilayah Osmaniyah yang ketika saat-saat kejatuhannya, walaupun demikian masih lagi besar, meliputi Iraq, dan kita lihat sebahagian daripada Hijaz, dan walaupun tidak sepenuhnya Saudi, tetapi seluruh kawasan tersebut bernaung di bawah Osmaniyah. Kejatuhannya secara langsung bergantung kepada Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa ialah kiblat umat Islam yang pertama dan 3 buah masjid yang paling bersih, paling suci dalam Islam. Dan ketika itu Osmaniyah menjaga Masjid Al-Aqsa.
Mereka ingin ketika itu Zionis ataupun persatuan Yahudi yang ingin kembali ke bumi mereka kononnya. Dan mereka mengatakan Palestin adalah bumi mereka. Di situ letaknya Baitul Maqdis, Jerusalem. Dan mereka telah sepakat untuk kembali mengambil bumi yang mereka katakan bahawa di situlah bumi moyang mereka dulu. Dan mereka mengatakan konspirasi. Ketua mereka ketika itu namanya ialah sebelah kiri, sebelah kanan, Theodor Herzl, nama pemimpin Zionis. Yang baru saja menubuhkan persatuan Zionis. Tujuan Zionis ialah untuk kembali ke bumi asal mereka kononnya, iaitu Palestin. Dan Palestin ketika itu di bawah khalifah kita terakhir, Khalifah Sultan Abdul Hamid yang kedua, yang sebelah kiri. Inilah menjadi konflik dan kejahatan kerajaan Osmaniyah. Sangat bergantung kepada ancaman ataupun angkara yang dilakukan oleh Bani Israel ataupun Yahudi. Selepas mereka sepakat untuk mengambil Palestin sebagai bumi mereka, mereka bertemu dengan Sultan Abdul Hamid. Mereka menawarkan berbagai-bagai tawaran, termasuklah rasuah. Mereka menawarkan jutaan wang lira untuk diberikan kepada Sultan dengan pulangan Sultan memberikan Yahudi bertapak di Palestin. Dan mereka mengatakan kami ingin sewa tanah Palestin untuk tujuan pertanian, dan itulah helah mereka. Helah ini telah diketahui oleh Sultan Abdul Hamid, Sultan yang sangat alim, Sultan yang sangat bertakwa dan tawadhu'. Dia mengatakan kepada pemimpin Yahudi sebagaimana yang tercatat dalam sejarah cukup indah. Dia mengatakan innani la astati' an akhali an syabrin wahidin min ardi Palestin. Saya tidak mungkin menyerah sejengkal pun daripada bumi Palestin. Inni la astati' an atakhalli an syabrin wahidin min ardi Palestin. Saya tidak akan serahkan walaupun sejengkal bumi Palestin. Fahya lasat milku yamini, dia bukan milik saya. Bal milku ummah Islamiyah. Tetapi bumi ini bumi umat Islam seluruhnya, bukan bumi milik saya. Laqad jahada sya'bi fi sabi hadzal ard wa rahahu damahu. Dan bumi inilah bumi yang telah kami dapat dengan jihad. Kami telah tumpahkan darah yang banyak untuk dapatkan bumi ini. Dan untuk mendapatkan bumi ini, maka darahlah padanya. Sekiranya Yahudi ingin mengambil tanah Palestin ini, maka darahlah padanya, sebab kami telah tumpahkan darah yang banyak untuk mendapatkan bumi Palestin ini. Dan inilah menyebabkan mereka sangat marah. Sultan ditawarkan dengan wang yang berganda-ganda, tetapi Sultan mengatakan itu bukan amanah yang dia hadapi terhadap tanah Palestin. Tanah Palestin tidak akan tukar dengan apa sekalipun, dan darahlah sebagai ganti kepada Palestin. Dalam satu sepenuh lain, kata-kata khalifah kita yang sangat-sangat tawadhu' ini, sangat-sangat alim, dia mengatakan iza muziqat daulah khilafah yawman fa innahum yastati' azanika ay ya'khudhu Palestin bila samain. Dan satu masa sekiranya mereka dapat mengambil, ketikanya Khalifah Utsmaniyah telah jatuh, Khalifah Utsmaniyah telah dipecahkan, dikoyak, maka mereka boleh mengambil Palestin tanpa harga. Imma wa ana hayyun fa inna as-sakin fi badani lahwanu alayya min an ara Palestin an butarat min daulah khilafah wa hadza amru la yakun. Dan selagi saya hidup, pisau yang dibelah perut saya, badan saya, itu lebih mudah, lebih ringan pada saya daripada saya serahkan Palestin untuk Yahudi. Dan saya tidak mungkin akan menyerahnya. Sehinggalah khalifah bumi ini telah diambil oleh mereka. Dan inilah la astati' al-muwafaqah an tashrih ajsadina wa nu ala qaid hayat. Tak mungkin mereka dapat membelah badan ketika kami masih hidup. Maksudnya Palestin tidak akan diserah. Yahudi telah mengetahui bahawa selagi sultan ini masih hidup, Palestin tidak boleh dirampas untuk dijadikan bumi Yahudi, bumi Bani Israel, yang mereka kemudiannya mendapat bumi ini selepas sultan ini telah jatuh. Inilah yang kita lihat sultan yang sangat adil.
Kalau orang mengatakan bahawa kerajaan yang datang selepasnya ingin menjatuhkan kerajaan ini kerana zalim, tidak benar. Sebab inilah di antara sultan yang sangat-sangat warak, sangat bertakwa. Dan dia menghabiskan malamnya sepanjang malam dengan solat tahajud. Dan kita lihat khalifah yang begini, tawaduk, beribadah, disebut oleh mereka yang datang kemudian sebagai raja yang zalim. Tidak benar sama sekali. Mari kita betulkan sejarah kita. Dan dia telah mengeluarkan firman. Firman ini dikeluarkan di atas titah diraja. Sebab dia telah mengetahui bahawa Yahudi telah mula masuk ke Palestin dengan pertolongan British dan Amerika. Perancis telah mula membawa orang Yahudi daripada negara untuk masuk Palestin. Dan segera surat ini ditulis oleh Sultan Abdul Hamid bahawa selepas ini tidak benar lagi orang Yahudi masuk ke Palestin. Surat ini ialah firman. Firman ialah bahasa Turki. Yang kita ambil sekarang firman Allah, maksudnya titah. Firman ialah bahasa Turki. Dan inilah yang kemudiannya menimbulkan kemarahan yang sangat berat daripada Yahudi. Dan mereka merancang untuk menghancurkan Islam. Yahudi merancang untuk menjatuhkan Osmaniyah. Maka mereka rancang Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama dirancang untuk hancurkan Islam. Maksudnya hancurkan Osmaniyah. Seluruh Eropah berpadu membentuk satu paduan yang sangat kental yang mereka sebut sebagai pasukan berikat, dan mereka bersatu untuk menghancurkan Osmaniyah. Satu-satunya negara Islam yang bertahan ketika itu adalah Khalifah Osmaniyah, dan kita bernaung di bawah Osmaniyah. Apabila mereka sudah bersatu untuk menghancurkan Osmaniyah, tiba-tiba Jerman berpihak pada Islam. Jerman satu-satunya negara bukan Islam yang berpihak pada Islam. Itu sebabnya ahli sejarah Malaysia sangat benci pada Jerman, sebab mereka membaca sejarah British. Jerman ialah musuh pada British. Dan Jermanlah satu-satu negara yang memberi pertolongan pada Islam untuk menentang tentera Ahzab moden yang dipimpin oleh British, Perancis dan lain-lain. Dan mari kita betulkan sejarah kita. Di Jerman, kita lihat ramai umat Islam yang berada di Jerman. Di Jerman ada pasukan infanteri yang dianggotai oleh seluruh umat Islam. Ini ialah pasukan Jerman yang dalam Perang Dunia Pertama yang bersama dengan Islam, mereka bersolat sebelum berperang. Itu sebab orang Malaysia sangat benci pada Jerman. Sebab Jerman bersolat, mereka bersujud. Ini gambar Jerman bersolat. Inggeris lawan mereka tentera Ahzab yang British, Perancis. Ketika itu di tanah Melayu, tentera Melayu yang bersama dengan British, mereka minum arak malam peperangan. Malam peperangan, tentera Ahzab moden yang dipimpin oleh British mengajak minum arak kepada tenteranya. Sedangkan Jerman, malam peperangan mereka bersujud. Ini gambar tentera Jerman yang bersujud. Berbeza sama sekali. Oleh sebab itu, di tanah Melayu kita, pasukan tentera Melayu telah ditubuhkan oleh British, yang tugasnya adalah untuk menghapuskan musuh kita, iaitu menghapuskan Islam. Sebab musuh kita ketika itu, kata British, ialah Osmaniyah. Moyang kita bekerja untuk menghancurkan Islam. Mari kita kenal adik-adik. Moyang kita yang ketiga, keempat dulu bekerja untuk British di Singapura dan bersedia untuk menentang Islam. Sebab musuh ketika itu ialah Islam. Orang Melayu kita tidak faham, barangkali moyang kita tak faham. Mereka berjuang di sebelah pihak musuh Allah. Cukup malang dalam sejarah kita, kita tidak mengenali yang mana benar, yang mana palsu. Ketika itu tidak ada perhubungan berita yang jelas, tetapi berita hanyalah sama lambat untuk dapat sampai pada kita, sehingga kita bersama dengan musuh Allah. Tanah Melayu terkenal, Singapura terkenal menentang Islam. Tentera kita bersedia untuk mati, biar putih tulang, jangan putih mata, untuk menentang Islam, menentang Osmaniyah. Dan sejarah barangkali tidak ditulis negara kita. Cukup malang moyang kita bersama dengan musuh Allah. Mari kita ambil sempadan, mari kita ambil intibat dalam perjuangan ini, supaya kita kenal di manakah musuh kita, siapakah kawan kita. Dalam konteks Perang Dunia Pertama, Jerman ialah kawan kongsi ataupun berpakat ataupun pakatan dengan Islam. Satu-satunya negara Eropah yang menolong Islam ialah Jerman,
Itu sebab sejarah di Malaysia sangat buruk tahun Jerman. Dalam filem Hollywood, Jerman digambarkan sangat jahat. Digambarkan Hitler membunuh 1 juta orang Yahudi. Mereka tidak gambarkan bahawa Perdana Menteri Churchill yang membunuh 21 juta umat dunia. Tidak disebutkan. Yang di-highlightkan Hitler membunuh 1 juta orang Yahudi, sedangkan Winston Churchill membunuh 21 juta di-silentkan. Kita tidak melihat sejarah dalam bentuk yang benar. Sejarah kita masih lagi belum merdeka. Negara sudah merdeka, sejarah belum merdeka. Kita lihat berapa syahadunya. Tentera Jerman bersolat bersama dengan tentera Osmania dan tentera British minum arak. Dan dalam sejarah negara kita, minum arak dengan tentera menjadi satu sinonim. Sehingga tahun 80-an di mes tentera kita masih minum arak. Iaitu warisan daripada British. Sedangkan tentera Jerman bersolat, itu beza antara kita dengan mereka. Sama dalam peperangan moden sekarang, tentera Rusia bersujud, bersolat tahajud, tentera Amerika, Ukraine minum arak malam peperangan. Dan sejarah Jerman diulang oleh Rusia hari ini. Itu sebab berita yang sampai ke negara kita, berita yang palsu. Yang kita terima kebanyakan berita palsu sejak dulu sampai sekarang. Dan malam ini kita bebaskan diri kita daripada sejarah yang palsu. Inilah Sultan. Dalam Perang Dunia Pertama kita kalah. Osmania kalah. Jerman teruk kalah. Yang menolong Islam dan yang menang ialah tentera Azad moden yang dipimpin oleh British dan Perancis. Dan Sultan harus menyerahkan kuasa. Ini satu hari ketika kita kalah, Sultan untuk ke masjid solat Jumaat. Di tengah jalan kelihatan rakyat telah berkumpul. Rupa-rupanya rakyat Islam telah menerima berita daripada British mengatakan Sultan ialah zalim. Sedangkan Sultan ialah Sultan yang sangat warak. Propaganda British dan Yahudi mengatakan Sultan kamu zalim. Dia membunuh ramai orang. Oleh sebab itu harus dilucutkan. Siapa kata? Yahudi. Dan sebahagian daripada umat Islam telah terpengaruh. Umat Islam di Tanah Melayu juga terpengaruh. Mereka membangkit dan menyokong perjuangan untuk menentang Osmania. Cukup malang sejarah kita dalam sejarah awal kita. Mereka bangkit untuk menentang khalifah mereka sendiri, iaitu Osmania. Yang sampai hari ini barangkali belum ditulis sejarah negara kita. Kemudian di Parlimen, ingat adik-adik, para santri sekalian, di Parlimen ketika itu jumlah perwakilan bukan Islam melampaui ya Islam. Ya Islam menjadi minoriti dalam Parlimen yang berada di Istanbul, yang dipimpin oleh Sultan Abdul Hamid, dan perwakilan ahli Parlimen yang bukan Islam mencadangkan supaya Sultan dipecat. Dan itulah nasib malang Sultan. Sultan dicadang dalam Parlimen, Parlimen telah majoriti bukan Islam. Ia datang daripada Bosnia, Herzegovina, daripada Slovenia, daripada seluruh negara telah berkumpul dalam Parlimen dan mereka majoriti ialah bukan Islam, yang Islam minoriti. Yang majoriti memberikan cadangan supaya Sultan dipecat. Dan mereka membuatkan helah fitnah yang sangat-sangat berbeza dengan apa yang berlaku sebenarnya. Dan 5 orang wakil Yahudi masuk ke istana tiba-tiba, pakai terbus sebagaimana orang Turki. Kamu daripada mana? Kami daripada wakil seluruh wilayah Osmania. Mewakilkan kami untuk sampaikan mesej rakyat semua supaya tuanku jatuh turun, meletakkan jawatan sekarang juga. Sultan Abdul Hamid yang sangat adil ini terperanjat dengan kemasukan 5 orang wakil, entah daripada mana, semuanya Yahudi, dan memberi kata putus supaya Sultan letak ke jawatan. Dan jatuhnya Sultan kita pada hari ini, pada bulan Mac tahun 1994, menandakan umat Islam tidak ada khalifah lagi. Ini khalifah kita terakhir. Khalifah ini kita berisi sejak pada zaman Rasulullah. Selepas baginda Rasulullah, Islam diwakili oleh Khalifah Rasyidin. Selepas Khalifah Rasyidin diwakili oleh Raja Umayyah, Kerajaan Abbasiyah, kemudian Kerajaan Umayyah kembali, kemudian Kerajaan Osmaniyah. Selepas jatuhnya Osmaniyah, maka sanad khalifah daripada Rasulullah telah berakhir.
berakhir pada tahun 1994 dan cukup malang inilah suasana yang cukup menjadi hati. Lebih malang, Sultan melantik mufti negara. Dan mufti yang terpengaruh dengan Yahudi memecat Sultan. Sultan melantik mufti. Dan mufti diberikan fitnah oleh Yahudi. Sehingga mufti percaya pada Yahudi. Dan mufti pecat Sultan. Dan adik-adik baca surat pemecatan ini. Boleh baca? Iza qama iman muslimin Zaid. Fajalna dinahu at-taj. Wa akhrajal masail masyari'ah al-muhimmah min kutub syariah. Wa jamul kutub amazukurah wa tazwir wa israf min baitil mal. Wa tifaq hilaf masughat asyariah. Wa qatala wa habasa wa taghrib arubah bila sababin ila akhiri. Ada seorang raja. Raja ini sangat zalim. Raja ini membazirkan harta negara, menangkap orang tanpa sebab, membunuh sebahagian rakyatnya, melakukan pembaziran yang tidak dapat dibendung lagi, dan dia memenjarakan orang tanpa sebab. Maka fahal yajibu ala hal wal aqd wa uliyatul umur an yuridu ala Zaid azmakur tanazul min khilafah wa sultanah. Apakah tidak lagi layak sultan demikian itu dipecat? Sekiranya sultan itu bernama Zaid, Zaid harus dipecat, kata mufti. Dan dengan surat ini maka terpecatlah khalifah kita. Dan dengan surat ini kita tidak ada khalifah sampai hari ini. Dengan surat ini kita tidak ada khalifah sampai hari ini. Sudah 100 tahun kita hidup tanpa pemimpin. Kita hidup tanpa ada khalifah. Khalifah kita terakhir ialah Sultan Abdul Hamid yang kedua. Dan itu sejarah malang umat Islam. Sampai hari ini kita tidak ada pelindung sama sekali. Dan selepas itu seluruh negara Islam terjajah. Seluruh negara terjajah. Termasuklah negara kita terjajah apabila jatuhnya Osmaniyah. Dan sekiranya Osmaniyah tidak jatuh, negara kita tidak mungkin, tidak semudah itu untuk dijajah oleh British. British menjajah Melaya selepas jatuhnya Osmaniyah. Dan kita lihat Algeria, Mesir, dan seluruh Libya, Iran, seluruh jatuh serentak apabila jatuhnya Osmaniyah. Tidak ada satu negara Islam yang masih merdeka apabila jatuhnya Osmaniyah, dan dia adalah pelindung kepada umat Islam. Sayang, sampai hari ini kita belum ada khalifah. Malam tersebut, sebaik saja muftinya memecat sultan ini, dalam bukunya tentang kisah akhirnya sebelum meninggal, dia menulis seperti ini. Ini tulisan Sultan Abdul Hamid malam terakhir, sebelum dia diambil daripada istananya dan dihalau keluar daripada istana. Dia kata, La ilallah qad fafani qabla ayuni hazal ayam. Saya merasakan alangkah indah sekiranya Allah mewafatkan saya sebelum saya dapat menyaksikan hari yang cukup derita ini. Parashtu sajadah wa khatu fi salah kana damai yasil kasel munhamiran min aini. Malam itu saya tidur, saya bersujud. Saya bersujud dan air mata saya bercucuran. Walam arfa rasi anis sajadah hatta sabah. Saya sujud sampai isya. Saya angkat kepala saya hanyalah subuh. Berapa jam adik-adik? Lepas isya dia bersujud tak pakai bangkit sampai subuh. Ini raja yang dikatakan zalim oleh mereka yang datang untuk menghancurkan kerajaan Islam ini. Dia seorang raja yang sangat-sangat alim dan penuh dengan ulama di sekitarnya, tetapi sayang ketua ulamanya dipengaruhi oleh Yahudi. Ya Rabbi, ifsis daulati min syarril mujrimin, laisa min ghaika asuka bik, dan tidak ada orang lain, tidak lain yang aku serahkan diriku padamu. Ya Allah, jauhlah negaraku ini daripada angkara orang yang berdosa. Ya Rabb, la turni kawaris al-khura anta wahduka alladhi tastati' al-qas ad-din Islam al-mubin an yaqra ala jadil kufrah. Hanya dika ya Allah, janganlah dika perlihatkan lagi bala yang datang selepas ini. Dan hanya dika ya Allah, aku serahkan segala urusanku untuk menyelamatkan Islam di atas tangan mereka yang telah dipengaruhi oleh orang kafir ini. Dan itulah
keluhan yang disebut oleh khalifah terakhir. Tara ajzambin iktarabtuhu wa kam nahnu muzibun. Alangkah aku berdosa ya Allah, apakah dosa yang aku lakukan sehinggalah negaraku dirobek ketika aku hidup. Dan inilah sejarah malang umat Islam. Hari ini 3 Mac 1924, maka jatuhlah negara umat Islam yang terbina sejak Rasulullah berakhir di Istanbul. Lepas itu kita tidak ada lagi negara Islam sampai hari ini. Yang ada ialah negara umat Islam. Negara Islam sudah tidak ada lagi. Yang ada Indonesia adalah negara umat Islam. Malaysia adalah negara umat Islam. Malaysia bukan negara Islam. Malaysia negara umat Islam. Kalau negara Islam tidak ada riba. Tidak ada riba, tidak ada arak, tidak ada judi. Malaysia ada semua. Menghasilkan kita bukan negara Islam. Kita negara umat Islam. Berbeza sama sekali negara umat Islam dan negara Islam. Berbeza sama sekali. Hampir tidak ada contoh hari ini negara Islam. Arab Saudi adalah negara umat Islam dan tidak disediakan sebagai negara Islam. Dan itulah yang kita saksikan dengan kejatuhan. Kenapakah jatuh kerajaan ini? Karena British bersama dengan kucu-kucunya datang ke negara kita, datang ke Mesir, datang ke Syria, mengatakan, kamu tahu tak, kamu dijajah oleh Osmania. Kamu tahu tak, kamu dijajah oleh Osmania. Orang Singapura terpengaruhi. Mereka bangkit dengan apa yang mereka sebut islah. Al-islah ini ialah antara tujuanlah untuk menjatuhkan kerajaan Osmania. Dan mereka juga mengatakan perkara yang sama di Mesir, sehingga orang Mesir bangkit untuk menentang khalifah mereka sendiri. Di Syria juga mereka menghasut supaya menghancurkan khalifah mereka sendiri. Dan inilah yang berlaku. Adik-adik, marilah kita ingat satu peristiwa yang besar. Di Mekah ketika itu dilantik oleh Osmania, Gubernur Mekah yang menjalan urusan bagi pihak Osmania. Osmania melantik seorang keturunan yang sangat baik, keturunan Rasulullah bernama Syarif Hussein, supaya menjadi penguasa Mekah bagi pihak Osmania. Dan alangkah malang, Syarif Hussein juga termasuk fitnah yang ditaburkan oleh Yahudi. Yahudi datang kepada Syarif Hussein, iaitu Gubernur Mekah. Wa tuan Syekh, tuan ialah orang yang sangat mulia, keturunan Rasulullah. Apakah ada lagi orang yang lebih mulia pada tuan Syekh? Sedangkan khalifah umat Islam hari ini ialah orang Turki, orang bukan bangsa Arab. Dan apakah tuan tidak dengar bahawa al-khalifah fi Quraisyin, sepatutnya dalam sabda Rasulullah bahawa al-imamah ataupun khilafah mesti berada di tangan Quraisy. Kami lihat, kata Yahudi, tuanlah orang Quraisy. Tuan orang mulia. Kalau tuan ingin menjatuhkan kerajaan Osmania, kami sanggup membantu tuan. Kata Syarif Hussein, kenapa saya tidak terfikir sebelum ini? Kenapa saya terfikir saya bangsa Quraisy? Saya keturunan Rasulullah. Kenapa saya tidak menjadi khalifah Islam? Kenapa orang Turki jadi khalifah? Sepatutnya orang Arab, Quraisy menjadi khalifah. Dan jarum Yahudi telah masuk ke dalam hati jiwa Syarif Hussein, iaitu Gubernur Mekah yang dilatih oleh Osmania. Maka British menghantar wakil mereka bernama McMahon. McMahon telah memberi senjata yang banyak kepada Syarif Hussein dan senarai diberikan bom yang banyak dan diberikan 3,000 senapan dan diberikan jutaan peluru, diberikan berbagai-bagai alat peperangan, diserahkan kepada Syarif Hussein untuk lawan khalifahnya sendiri. Dan Syarif Hussein telah memanggil British untuk melawan ataupun menentang Osmania. Ketika itu sisa-sisa Osmania masih ada. British kata, kalau kami bom Mekah boleh tak? Boleh, silakan. Asalkan Osmania jatuh di bumi ini. Maka pada tahun 19 bom Mekah dibom sekeliling Mekah. Siapa bom? British. Bom Mekah bersama dengan Syarif Hussein, iaitu Gubernur Mekah yang telah belot. Gubernur Mekah yang telah belot bersama dengan British telah bom Mekah untuk melemahkan Osmania yang masih ada. Dan adik-adik, dalam sejarah kita ada sebuah kota di Mekah bernama Kota Ajyad. Kota Ajyad inilah kota pertahanan Osmania yang masih ada. Kota ini dibom habis-habisan supaya Osmania jatuh oleh British.
Syarif Hussein tidak ada senjata, tetapi British lah yang menghancurkan Kaabah. Kaabah tidak dihancurkan, tetapi seluruh dikeliling Kaabah dihancurkan oleh British dengan persetujuan daripada keturunan Rasulullah, iaitu Syarif Hussein. Maka Mekah telah jatuh ke tangan British. Kemudian di Madinah, senjata dibekalkan untuk meledak jalan kerapi yang dibina oleh Osmaniyah daripada Istanbul sampai ke Madinah. Dan sekali lagi dihancurkan oleh Lawrence of Arabia, seorang Yahudi yang bersama-sama dengan kumpulan Syarif Hussein telah sama-sama merosakkan jalan kereta dan memutuskan perhubungan di antara Istanbul dengan Mekah, Madinah. Kalau kita pergi umrah hari ini ke Madinah, masih ada stasiun kereta api yang dibina oleh Osmaniyah sebagai tanda terakhir Kerajaan Osmaniyah di Madinah. Adik-adik kalau pergi umrah nanti, lawatlah stasiun kereta api ini sebagai kenangan kita yang terakhir. Bahawa itulah stasiun kereta api yang dibina oleh Kerajaan Osmaniyah, khalifah kita terakhir. Dan kemudiannya dihancurkan oleh Yahudi yang bertopeng di bawah sebagai tentera British yang telah menghancurkan jalan kereta api ini, dan orang yang menghancurkan inilah bernama Lawrence of Arabia, seorang Yahudi yang sangat jahat. Tetapi dalam filem yang difilmkan dalam negara kita dianggap sebagai hero padang pasir. Ingat tuan-tuan, filem yang dilihat British, buku terlihat British, sejarah terlihat British, semuanya bohong. Dia adalah musuh Islam yang paling kental. Dan dia mengatakan, dia bercakap bahasa Arab, adik-adik, sya'atu annani wada'tu yadai ala syarian allati yarbutu at-turk bil Arab falma fajannahu faqadna dzalika syarian. Apa dia kata? Saya telah putuskan tali nadi umat Islam. Kereta api ini adalah salur nadi umat Islam, dan saya putuskan, maka umat Islam akan mati tak lama lagi. Sebab khalifah daripada Istanbul dengan Madinah telah terputus. Umat Islam akan mati tak lama lagi sebab saya telah putuskan tali nadi mereka. Kata Lawrence of Arabia yang sangat jahat. Ini Yahudi yang berpura-pura menjadi tentera British yang menghancurkan Islam di bumi Haramain. Adik-adik, tiba-tiba sampailah masa mereka untuk merampas Masjid Nabawi. Ini Masjid Nabawi kita yang lama. British telah masuk dalam masjid kita dan menawan masjid kita. Ini gambar mereka menawan Masjid Nabawi. Siapa yang menawan? Lawrence of Arabia. Ingat nama ini, nama yang sangat jahat. Lawrence of Arabia yang telah menawan Masjid Nabawi. Ketika itu tentera yang terakhir Osmaniyah masih berkampung dalam Masjid Nabawi. Ketua mereka bernama Fakhruddin Basha. Ini namanya. Dan dia diamanahkan untuk menjaga Masjid Nabawi hidup atau mati. Dan ketika itu Inggris telah melengkongi Masjid Nabawi kita dengan persetujuan Syarif Hussein tadi. Syarif Hussein membenarkan British menawan Masjid Nabawi. Sangat malang. Syarif Hussein hanyalah dapat kuasa, apa saja yang berlaku kepada masjid, orang masjid tak kisah lagi, asalkan dia dapat kuasa. Masjid kita dikepung oleh British dan tentera kita terakhir sedang berjuang. Akhirnya dikepung, senjata kehabisan peluru, makanan telah habis, tentera Islam bercadang untuk menyerah diri. Kata ketua panglima perang kita, demi Allah, saya tidak akan serah diri. Biarlah diri saya berkecai. Saya tak akan serahkan Masjid Nabawi, saya tak serahkan kubur Nabawi, kubur Rasulullah yang saya sedang jaga sekarang. Tapi tuan-tuan, tenteranya belot. Ini pemenangan terakhir dia memberi ucapan. Saya tidak akan serah sebab inilah Masjid Nabawi dan kubur makam Rasulullah berada di sini. Saya tidak akan serah kepada Yahudi selama-lamanya. Dan tenteranya telah belot. Tuan Syekh, Tuan Panglima, kita tidak ada kekuatan untuk menentang British. Lebih baik kita serah. Demi Allah, saya tak akan serah. Kamu nak serah pada British, silakan. Saya tidak akan serah, walaupun saya berjuang seorang diri. Ini dikenal sebagai harimau padang pasir. Ingat, harimau padang pasir ialah Fakhruddin Pasha, iaitu ketua panglima kita terakhir di Madinah. Apabila dia tidak ingin menyerah diri, maka tenteranya sendiri menangkapnya. Tengok pengkhianat dalam perjuangan. Tentera sendiri yang menangkap dan diserah kepada British. British membawa ke Mesir. Masuk mahkamah, dijatuhkan hukuman mati
Dan itulah nasib kepada panglima kita. Barangkali adik tak pernah dengar Harimau Padang Pasir. Inilah Harimau Padang Pasir yang kita kenal malam ini, yang berjuang untuk pertahankan Masjid Nabawi sampai darah terakhir. Dan akhirnya kita jatuh. Masjid Nabawi telah jatuh. Masjidil Haram telah jatuh. Jatuh kepada siapa? Pada British. British menguasai, dan pada tahun tersebut haji tidak boleh dilakukan. Pada tahun tersebut tentera Syarif Hussein memegang sendapang yang diberikan oleh British untuk menjaga jemaah haji yang sedang ingin ke Arafah, dan seolah-olah dinafikan hak untuk menunaikan haji pada tahun tersebut. Cukup malang, inilah suasana yang cukup menyayat hati. Detik-detik kejatuhan Masjid Nabawi di tangan British, dan akhirnya kita kalah. Kita serahkan Masjid Nabawi kepada British. British menguasai Masjid Nabawi. British menguasai Masjidil Haram, tetapi di belakangnya lah Syarif Hussein. Syarif Hussein bersama British menguasai Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, dan sekarang apabila telah tamat peperangan, Osmaniyah telah jatuh, Syarif Hussein berkata pada British, sekarang Osmaniyah telah jatuh, lantik saya menjadi khalifah. Nanti dulu, kata British. Nanti dulu tuan, jangan bergesa-gesa untuk kami lantik tuan-tuan. Sebelum kami lantik, tuan serah Palestin pada kami. Palestin bukan bumi saya. Tak jadi masalah sama ada bumi tuan atau tidak. Tuan tulis surat bahawa saya serahkan Palestin kepada British dan Yahudi. Selesai. Demi Allah, saya tidak akan serahkan kepada Yahudi bumi Palestin, sebab bukan bumi saya. Sekarang tuan akan dilantik menjadi khalifah. Bermaksud tuan menguasai seluruh kawasan tersebut. Demi Allah, saya tak akan serahkan. Kalau tak diserahkan, tuan akan ditangkap. British tangkap dia. Dihalau keluar daripada Mekah. Dan dia mati dalam buangan di Pulau Cyprus. Ini mereka yang bekerjasama dengan musuh Allah. Ingat adik-adik. Jangan sekali-kali kita bekerjasama dengan musuh Allah. Sebab nasibnya telah dialami oleh Syarif Hussein. Orang yang sangat mulia. Ketua Habaib. Kalau Malaysia ni ada Habaib ramai-ramai. Di sini ketua Habaib. Ketua Habaib lah yang bersama dengan British. Dia mati dalam buangan. Mati dengan terhina. Tetapi British untuk mengambil hati keluarga Syarif, dia ambil anaknya letak di Jordan, dan Raja Jordan ialah cucu kepada Syarif Hussein, yang masih jadi Raja Jordan sekarang ialah keturunan daripada Syarif Hussein. Dan itulah sebagai sumbangsih ataupun sagu hati British apabila telah menghalau Syarif Hussein dan beri pada anaknya untuk menjadi raja di Jordan, seorang untuk jadi raja di Iraq, kemudian yang berada di Iraq dia jatuhkan, tetapi di Jordan masih kekal sampai hari ini. Raja Jordan adalah keturunan daripada Syarif Hussein. Adik-adik, kenapakah Yahudi dan British tidak berikan khalifah kepada Syarif Hussein? Sebab mereka ada calon yang lebih baik. Calon itu ialah keluarga mereka, iaitu yang akhirnya menjadi Sultan Abdul Aziz. Yang menjadi Sultan Abdul Aziz ini yang telah lama tinggal di Najat, yang menguasai satu kawasan yang kecil di Najat. Dia telah bekerjasama dengan Yahudi dan British. Kalaulah Syarif Hussein bekerja dengan British tetapi Yahudi sebenarnya, sekarang Sultan Abdul Aziz bekerjasama dengan British dan Yahudi secara jelas. Asalkan dia dapat jadi raja, maka dia sanggup menerima segala syarat yang diberikan oleh Yahudi dan Nasara. Adik-adik, mula-mula sekali untuk menjadi ketua menggantikan Syarif Hussein, British mengatakan tuan harus menerima penasihat British. Ini penasihat British yang diberikan kepada Sultan Abdul Aziz. Namanya Shakespeare. Shakespeare dilantik menjadi penasihat kepada Abdul Aziz, yang kemudiannya menjadi Sultan Abdul Aziz, yang kemudiannya menjadi raja pertama Arab Saudi. Dibina oleh Yahudi dan Nasara. Di belakangnya Shakespeare. Di belakangnya Lawrence Arabia dan lain-lain. Di belakangnya ialah Perry Cox, seorang Yahudi yang sangat jahat. Namanya Perry Cox, yang telah berjanji kepada Abdul Aziz, tuanlah yang kami akan lantik menjadi menggantikan Syarif Hussein. Tuan jangan bimbang. Sekiranya tuan mengikut kami, kami akan beri anda menjadi raja di menggantikan Syarif Hussein. Kalau begitu, saya sanggup. Pertama, saya berikan anda gaji. Gaji daripada wang British.
untuk menghancurkan Osmaniyah Sakibaki di Arab Saudi. Dan Sakibaki di Arab Saudi itu ialah daripada Ar-Rashid. Keluarga Ar-Rashid ialah keluarga terakhir Osmaniyah yang masih bertapak di Saudi ataupun di Semenanjung Arab. Maka dengan wang yang diberikan oleh Yahudi dan British, Abdul Aziz dan penasihatnya Shakespeare telah memerangi Sakibaki Osmaniyah di Semenanjung Arab. Akhirnya dia mengalahkan. Dan dihantar seorang Yahudi yang sangat jahat bernama Perry Cox. Dengar, yang ada ingat nama ini? Perry Cox, di sejarah negara kita tak sebut ini. Sebab tak bimbang, takut diketahui kejahatan mereka yang bersama dengan Yahudi ini. Perry Cox telah berjanji dengan Abdul Aziz, saya akan jadikan kamu sultan dengan syarat kamu serahkan Palestin pada kami. Apakah kamu serah Palestin pada kami? Palestin bukan bumi saya. Sama seperti disebut oleh Syarif Hussein. Palestin bukan bumi saya. Tak perlu Palestin bumi kamu, asalkan kamu akui bahawa Palestin diserahkan kepada Yahudi, selesai. Dan tulis surat sikit. Abdul Aziz ambil pensil, dia tulis surat di atas tangannya. Ana Sultan Abdul Aziz Ibn Ar-Rahman Ali Saud. La min indi min i'ta' Palestin lil Yahud awrihim ila hatta yasihu sah. Apa dia maksudnya? Saya tidak halangan untuk serahkan Palestin kepada Yahudi ataupun yang lain. Saya tidak ada halangan untuk serahkan Palestin kepada Yahudi yang miskin ataupun yang lain. Dan saya berjanji untuk serahkan sampai hari kiamat. Itu sebab hubungan antara Yahudi, Israel dengan Saudi sangat rapat sampai sekarang. Dan terbentuklah sebuah kerajaan di bawah naungan British dan Yahudi yang menaungi kerajaan baru yang disebut Mamlakah Arabiyah As-Saudiyah. Ini sejarah supaya kita faham apakah yang berlaku di tanah Arab. Sebelum ini ketika zaman Osmaniyah, Mekah dan Madinah adalah bumi kita bersama. Kita boleh pergi ke sana bila masa kita sebab Mekah dan Madinah adalah bumi kita. Syekh Ahmad Patani, Syekh Daud Patani, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdul Wahab Bugis, Syekh Abdul Rahman Al-Misri, semua berkumpul di Mekah dan mereka dialulukan oleh kerajaan Osmaniyah. Mereka beri tanah di sana sehingga mereka ada tanah wakaf yang banyak di sekeliling Mekah. Tetapi kerajaan telah bertukar. Kerajaan Osmaniyah diganti oleh kerajaan Mamlakah Arabiyah Saudiyah. Kata kerajaan baru, di sinilah bumi kami. Mekah, Madinah adalah bumi kami. Siapa nak datang mesti minta izin dengan kami. Kalau kami bagi, anda boleh datang. Kalau kami tak bagi, anda tak boleh datang. Berbeza sama sekali dengan Osmaniyah yang mengatakan bahawa Mekah, Madinah adalah bumi kita bersama. Sampai hari ini, kalau mereka tak bagi visa, kita tak boleh pergi. Sebab ini bukan bumi kita lagi. Ini bumi kerajaan Saudi sekarang. Berbeza sama sekali sejak pada zaman Khalifah Rashidin. Sampailah Osmaniyah, Mekah lah bumi kita bersama. Tetapi selepas Khalifah kita jatuh, maka bumi ini bumi mereka, bukan bumi kita lagi. Mari kita berfikir. Dan sejarah ini tidak ditulis. Dan ada beberapa orang yang bertanggungjawab pembinaan kerajaan Saudi. Saya sebutkan satu persatu. Yang pertama adalah Shakespeare daripada kanan sekali. Yang kedua adalah Sir Perry Cox yang dua daripada kanan. Yang ketiga adalah Ben Gurion yang memberikan wang kepada Saudi untuk menghancurkan Osmaniyah. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang keempat ialah Pilby yang disebut sebagai John Pilby. Mereka merancang dan memberi pertolongan kepada Abdul Aziz untuk mengalahkan Sakibaki Osmaniyah dan akhirnya mereka menjadi kerajaan mereka lah Mamlakah Arabiyah Saudiyah. Kisah ini boleh kita tulis dalam buku yang tulis oleh Pilby. Takdir ilahi. Akhirnya Abdullah Pilby yang merancang untuk menjatuhkan kerajaan Osmaniyah, Allah takdirkan dia memeluk Islam. Dia memeluk Islam dan dia pecah rahsia segala-galanya. Apa yang saya sebutkan ini ialah apa yang disebut oleh Abdullah Pilby. Dia tukar namanya Abdullah Pilby. Daripada John Pilby, dia tukar menjadi Abdullah Pilby. Dan dia memecahkan rahsia bagaimanakah kerajaan Saudi ditubuhkan oleh Yahudi dan Nasara. Bukan saya kata, dia kata. Adik-adik boleh baca. Ayam Arabiah cukup mendebarkan kita. Saya baca dengan berdebar hati, berdebar-debar. Yang tulis oleh Abdullah Pilby selepas dia memeluk Islam. Dan Arabia of the Wahhabi. Itu ditulis oleh Pilby. Dia menceritakan bagaimanakah satu keluarga lagi, satu kumpulan lain yang bersatu dengan keluarga Saud
untuk merintah kerajaan Saudi ialah keluarga Wahabi namanya. Dan mereka mula mengganas di Mekah, dan dikisahkan oleh Abdullah Filbi bahawa mereka menjembelih umat Islam sebab mereka dikatakan kafir kerana tidak mengikut paham mereka sampai hari ini. Mereka menggelar diri mereka sebagai Wahabi ataupun Salafi ataupun menegak sunnah Rasulullah. Dan mereka inilah yang kemudiannya membunuh umat Islam. Dan ada yang boleh baca dalam syarah Kashful Asy-Syubhah yang ditulis oleh Muhammad Abdul Wahab, dan ini adalah sebahagian daripada perancangan jahat mereka untuk umat Islam. Dan ini ditulis oleh mufti kita, Mufti Mekah mengatakan, mufti ini adik-adik boleh baca dalam bukunya Fitnah Al-Wahabiyah, adik boleh baca. Dan dia menulis, apabila kumpulan ini bersama British, keluarga yang disokong oleh British dan Yahudi ini masuk ke Taif, mereka membunuh orang dalam masjid sebab mereka mengatakan darah mereka halal, sebab mereka telah melakukan bid'ah. Mereka melakukan sufism yang bercanggah dengan Islam, mereka sebut. Dan mereka berhak untuk dibunuh. Sehingga kanak-kanak di atas dukun dalam masjid juga dibunuh. Dan pembunuhan terus dilakukan. Dan di antara yang dibunuh ialah tokoh-tokoh besar kita ialah Syekh Abdullah Azawi, Mufti Mekah, dibunuh oleh mereka. Kemudian Syekh Abdullah Abu Khair, iaitu Qadhi Mekah, dibunuh sebab mereka telah keluarkan fatwa mereka kafir. Sebab mereka membina kubur dan lain-lain. Syekh Sulaiman bin Murad, Qadhi Taif, telah dibunuh. Syekh Yusuf Azawi telah dibunuh. Dan yang membunuh ini namanya adalah Ikhwan Wahabiyah. Mereka lah yang membunuh umat Islam di Mekah, Taif, di Riyadh dan sekitarnya, sebab mereka mengatakan yang Islam adalah mereka saja. Yang mengikut paham mereka, yang lain adalah bukan Islam, dan darah mereka halal. Kita dengar satu kalimah daripada Syekh Ahmad Zain Dahlan, ialah mufti kita di Mekah. Ketika itu dia menulis dalam fitnah yang cukup menakutkan. Dia kata seperti berikut, adik-adik terjemah bila saya baca. Wa kasir min hadits an-Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha at-tasrih bihadzal fitnah. Qala sallallahu alaihi wasallam yakhruju unas min qabli masyriq yaqul Quran la yujazu tarakihim yarkun min ad-din kama yamruqu as-sahm min ar-ramiyah simahum at-tahliq. Apa dia? Rasulullah telah menyebut tentang kumpulan ini. Kumpulan Wahabi ini disebut Rasulullah dalam satu hadis, kata mufti kita dan ahli berbaca Fitnah Al-Wahabiyah, satu masa akan keluar dari kalangan manusia daripada sebelah timur. Mereka membaca Al-Quran dengan cantik, tetapi tidak sampai ke dalam kalbu mereka. Mereka keluar daripada agama seperti keluarnya anak panah daripada busuknya. Tanda mereka ialah mereka bercukur. Dan orang Wahabi, simbol mereka bercukur. Sampai hari ini, yang simbol Wahabi ialah bercukur. Dan Rasulullah sebut simbol mereka adalah bercukur. Simahum at-tahliq. Dan mereka ada pakaian yang tutup kepala, bukan serban, tapi mereka tutup seperti kain orang perempuan pakai di Kelantan. Itu pakaian mereka. Dan di bawahnya mereka bercukur. Itu tanda yang disebut Rasulullah, bahawa satu masa akan keluar mereka ini yang membaca Quran sangat indah, tetapi tidak masuk ke dalam kalbu mereka. Mereka keluar daripada Islam seperti keluarnya anak panah daripada busur. Tanda mereka lah bercukur. Itu tanda satu kumpulan yang akan datang satu masa akan datang. Dan kita saksikan kumpulan ini datang ketika jatuhnya kerajaan Utsmaniyah di sana. Apabila mereka masuk ke Mekah, mereka telah meruntuhkan kesan-kesan sejarah. Dikatakan hampir 90% kesan-kesan sejarah, termasuklah rumah Rasulullah, rumah Siti Khadijah, rumah Sayyidina Abu Bakar, rumah Sayyidina Hamzah, rumah Sayyidina Ali, diroboh oleh mereka. Dan termasuklah tempat lahir Rasulullah, yang sebelum ini didirikan sebuah masjid untuk mengingati kelahiran Rasulullah di situ, telah dibeli dan dihancurkan dan dibina sekarang perpustakaan. Cukup menarik ialah tempat Yahudi mereka tidak usik. Ketika di Mekah mereka hancurkan kubur dan sebagainya, tetapi tempat Yahudi di Khaybar, tempat kota Yahudi, mereka kekalkan dan mereka jaga dengan baik, dengan kononnya sebagai tempat pelancongan. Sedangkan kesan Islam di Mekah, di Madinah mereka hancurkan. Ini kumpulan yang bakal muncul, kata Rasulullah. Kumpulan ini akan muncul
Dan mereka membaca Quran dengan cantik, tetapi iman tidak masuk ke dalam. Tanda mereka bercukur. Tuan-tuan, kita lihat tanda mereka lah bercukur sampai hari ini. Di bawah kainnya mereka tidak pakai serban, dan mereka ambil kain letak di sini seperti orang Yahudi. Pakaian mereka letak kain letak di sini. Tuan-tuan yang semati, inilah kota Khaybar yang sedang berlaku sekarang. Dan bumi Palestin telah jatuh. Mereka telah mengambil Palestin, diserah pada British. British serah kepada Yahudi. Dan yang menyerahkan ialah seorang Yahudi bernama Balfour. Dan itu sebab kita sebut sebagai penjajah Balfour. Balfour ialah Menteri Luar British yang menyerahkan Palestin kepada Yahudi. Ini surat penyerahannya. Surat yang disujukan kepada Lord Rothschild. Dan Yahudi masuk ke dalam Palestin dan khalifah dimasukkan. Kemudian negara umat Islam pun terjajah satu persatu. Daripada Morocco, Algeria, Libya, Mesir, Iran, Iraq, Turki, semua dijajah apabila jatuhnya Osmaniyah. Dan kita juga dijajah. Jatuhnya Osmaniyah, kita termasuklah Filipina, termasuklah Vietnam lah campur satu bangsa dulu. Seluruh Jawa jatuh apabila jatuh Osmaniyah. Kalau Osmaniyah tak jatuh, dalam sejarah mengatakan insyaAllah tak jatuh bumi kita kepada British. Tapi jatuh Osmaniyah, maka jatuh seluruh. Tidak ada satu pun bumi Islam yang masih tinggal. Tidak ada satu pun. Jatuh Osmaniyah yang menjatuhkanlah orang Islam. Mari kita ambil iktibar peristiwa ini dan kita dimakan oleh mereka sebagaimana mereka menikmati hidangan. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, yushik an tada'a alaikum al-umam min kulli ufuq. Satu masa kamu akan diratah oleh umat daripada seluruh ufuk. Dan para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kita hari itu sedikit? Kata Rasulullah, tidak. Bahkan tetapi kamulah kumpulan yang banyak, tetapi seperti buah. Kasail, kawasya'is sail. Ya ja'alu alwahan fi qulubikum wa yuzan arab min qulubikum. Sebab ketika itu perasaan takwahan telah masuk dalam jiwa kamu dan perasaan gerun musuh pada kamu telah hilang. Luhibbukum ad-dunya wa karahatikum al-maut. Sebab hari itu kamu cintakan dunia, kamu bencikan mati. Bila kamu benci mati dan kamu cinta dunia, maka kamu akan diratah oleh orang lain. Dan sekarang kita benar-benar diratah. Dalam kurun ke-20, seluruh negara Islam diratah oleh mereka sebagaimana mereka ratah makanan di atas meja dengan rakusnya. Dan Palestin telah hilang satu demi satu hingga yang ada sekarang ialah Gaza dan West Bank. Maka itulah sejarah malang. Mereka telah menawan Masjid Al-Aqsa tahun demi tahun dan inilah tahun 67 mereka telah naik ke Masjid Al-Aqsa kita. Pada tahun 73 mereka membakar Masjid Al-Aqsa. Dan inilah Perdana Menteri Yahudi yang sangat jahat, namanya Golda Meir. Dan dia mengatakan apabila dia membakar Masjid Al-Aqsa, dia buat ucapan dalam bahasa Arab. Kalau kita umat Islam tak tahu bahasa Arab, malu tuan-tuan. Kita masih baca Al-Quran dengan terjemahan, malu. Orang Yahudi cakap dalam bahasa Arab, dengar ucapan dia. Golda Meir bercakap dalam bahasa Arab, Iddama akhran al-Quds lam anam tailat al-layl wa tawakkatu anna al-arab sa'ti nazihin min kal harbi wa sabin nahwa Israel. Fa indama ba'da sabah alimtu aqantu annana amam ummatin naimah. Apa dia kata? Bila saya bakar Masjid Al-Aqsa, malam itu saya tidak dapat tidur. Saya jangka esok orang Islam akan datang menghancurkan Israel sebab kami adalah negara kecil dikelilingi negara Islam. Tetapi bila subuh menjelma, saya yakin dan saya percaya bahawa tidak ada apa-apa yang berlaku. Bila kita bakar Masjid Al-Aqsa, tak ada apa yang berlaku. Percayalah, kita sedang berada di depan umat yang sedang tidur. Kita boleh lakukan apa saja. Mereka tidur. Dan mereka berdoa ramai-ramai di Malaysia. Dia sebut, di Malaysia berdoa ramai-ramai. Sila doa. Dan bila kita bakar, tak ada siapa yang menolong Masjid Al-Aqsa. Yang berjuang ialah kumpulan yang kecil. Ini kumpulan yang berjuang. Orang Malaysia hanya doa panjang-panjang. Tak datang seorang pun. Indonesia tak datang seorang pun. Orang Pakistan tak datang seorang pun. Dan yang berjuang pertahankan Masjid Al-Aqsa ialah kumpulan ini. Kumpulan pemuda yang masih tegas dengan perjuangan mereka. Dalam satu hadis Rasulullah berpesan,
Dalam diriwayatkan oleh Imam Ahmad, iza pada al-syam fala kharafikum walan tadru tabatan min ummati mansurin la yadhurhum man khadarhum hatta takmasah atau kama qala. Apabila penduduk Syam telah rusak, maka tidak ada kebaikan di sisi kamu. Tetapi sentiasa akan muncul satu kumpulan daripada umatku yang mereka sentiasa berjuang di atas kebenaran. Orang tidak sokong mereka, tapi Allah yang menyokong mereka. Mereka akan terus berjuang walaupun tidak disokong oleh sesiapa. Siapakah mereka? Kita tak tahu. Ada kumpulan yang kecil Rasulullah sebut. Mereka tidak disokong oleh siapa. Kumpulan ini pun tidak disokong, tuan-tuan. Kumpulan yang sedang berjuang di Palestin ini tidak disokong hatta oleh Saudi sendiri. Negara Arab, Jordan tidak menyokong mereka. Tapi mereka terus berjuang. Dan itulah perjuangan. Dan tuan-tuan, 100 tahun telah berlalu, hampir. Osmaniyah yang besar telah jatuh. Dalam perjanjian tersebut, mereka telah mengadakan satu perjanjian disebut sebagai perjanjian Lausanne yang menyerahkan bumi Osmaniyah kepada orang lain, kepada musuh kita, kepada British, kepada Perancis, dan kita hanya tinggal sebuah kuasa yang kecil. Inilah nama Turki sekarang, ialah sisa-sisa Osmaniyah yang masih ada. Dalam perjanjian ini, Osmaniyah dihancurkan, diserahkan kepada seluruh tentera Azad, termasuk Yahudi, dan yang tinggallah yang kita sebut sebagai Republik Turki sekarang. Itulah yang tinggal kesan-kesan terakhir daripada Osmaniyah. Dan mereka telah ubah daripada Islam menjadi secularism. Perjanjian ini ditandatangani pada tahun 1923. Tahun ini cukup 100 tahun. Dalam perjanjian ini, negara-negara yang asalnya daripada Osmaniyah diserahkan kepada orang lain. Khususnya Osmaniyah yang dekat ini bernama Greece sekarang, Yunani, diserah kepada Yunani. Asalnya Osmaniyah. Pulau-pulau yang berada di tepi Turki diserah kepada Greece. Sedangkan Greece ialah bumi Osmaniyah, tetapi apabila kita kalah diserah kepada orang lain. Sekarang 100 tahun telah cukup. Maka perjanjian ini telah terbatal. Kalau Turki ingin mengambil tanahnya, boleh, tahu dia. Apakah tuan-tuan jangkakan mereka akan serah kembali pada Turki? Pada Osmaniyah? Tidak mungkin. Dan pada 3 Mac jatuhlah kerajaan Osmaniyah di tangan Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk memulakan dasar la kalimah, asal kalimah la din fi siyasah. Agama dan politik tidak boleh dicantum lagi. Mereka ataupun dialah memulakan idea politik dan agama tidak boleh dicantum lagi. Sedangkan Osmaniyah, agama dan politik datang bersekali dalam satu wajah yang sama. Inilah keburukan dilakukan oleh musuh Allah ini, Mustafa Kemal Atatürk, yang seorang Yahudi asalnya, yang ditolong oleh umat Islam untuk selamatkan daripada Spanyol yang disembelih oleh Padang Isabel, dan datuk moyanglah Yahudi. Dan dialah merosakkan Islam daripada segala sendinya. Dosa terhadap umat Islam cukup banyak di sini yang sangat tak sanggup saya membaca satu persatu. Dia menghancurkan segala sendi Islam, menghukum siapa yang menghafal Quran, dan tidak boleh ada Quran di Turki. Siapa yang baca Quran akan dihukum mati. Ini ialah beberapa orang hafiz. Hafiz terakhir Turki. Kerana dia hafiz, dia membaca 30 juzuk dan dia hafal, dia dihukum mati. Membaca Al-Quran, dihukum mati. Ini ialah 5 orang terakhir yang dihukum mati kerana menghafal Quran. Dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Sangat jahat. Dan apabila jatuhnya kerajaan Osmaniyah kita, maka segala apa yang dilakukan sebelum ini telah berakhir. Mereka lah mula-mula sekali mengadakan pesta Ratu Cantik Dunia. Siapa lakukan? Turki. Ini Ratu Cantik yang pertama. Kemudian dibawa ke Amerika, dibawa ke Eropah. Eropah tiru daripada umat Islam. Ratu Cantik. Sebagai simbol penentangan pada Islam. Kalau sebuah negara menganjurkan Ratu Cantik, maksudnya negara itu menentang Islam. Dan itulah sejarah yang malang umat Islam. Tuan-tuan boleh membaca sejarah yang benar ditulis oleh ulama mereka. Antaranya ditulis oleh Qadir Masir Ulu. Dan jangan baca buku sejarah ditulis oleh British. Sebab British membawa naratif yang berbeza dengan kebenaran yang sebenarnya. Maka marilah kita ingat kembali sejarah malang umat Islam. Dan ini gambar terakhir apabila jatuhnya Osmaniyah. Tentera Osmaniyah sangat sedih. Mereka termenung,
termenung dan tahun ini 2023 maka perjanjian Lausanne telah berhenti, telah tamat. Dan sekarang apakah Erdogan akan mengambil buminya yang diambil oleh tentera Azad? Bumi Palestin, bumi Osman ialah sampai ke Balkan. Bosnia Herzegovina itu asalnya daripada kerajaan Osmania, tetapi telah kalah tahun demi tahun, dan tempat yang terakhir sebelum kejatuhan Osmania ialah kawasan yang lebih kecil daripada apa yang ada pada asalnya. Kata Erdogan, mula-mula sekali tahun ini, bulan Mac ini, kami akan ambil pulau-pulau kami yang diambil oleh Greece. Greece itu bumi kami, tetapi sekurang-kurangnya pulau yang duduk dekat dengan Turki kami akan ambil kembali. Perang akan meletus. Seperti Malaysia dengan Singapura. Greece itu kepunyaan Turki asalnya. Pulau itu diberikan kepada Greece. Singapura asalnya daripada Malaysia. Dan kita bergaduh batu putih. Itulah ibarat yang berlaku kepada Turki sekarang. Sama seperti kita hadapi. Tuan-tuan, apabila kita lihat tentera NATO, tentera Eropah telah meletakkan tentera mereka di Pulau Greece. Maksudnya mereka sedang merancang untuk berperang dengan Turki. Britain mengatakan kami bersama dengan Greece untuk menentang Turki. Kami akan bersama dengan Cyprus dan untuk menentang Turki. Dan Turki mengatakan kalaulah kami kembali kepada kawasan kami yang kecil pun kami masih luas. Sebab Iraq masih bumi Osmania. Iraq masih bumi Osmania, Mosul masih bumi Osmania, Halib ataupun Halab masih lagi bumi Osmania, Homs masih lagi bumi Osmania. Apakah mereka bersedia untuk menyerahkan kepada Turki moden tanah-tanah yang telah diambil oleh negara lain? Tidak mungkin. Sekiranya itu berlaku, peperangan sedang menjelma. Dan dijangkakan Turki dengan Greece sedang diambang peperangan. Disebabkan perjanjian telah selesai dan Turki berhak mengambil semula seluruh kawasan yang pernah diambil oleh perjanjian Lausanne dan harus dikembali pada Turki pada tahun ini. Mari kita lihat apa yang berlaku Turki. Sekarang untuk masuk ke Laut Hitam, tempat peperangan berlaku, melalui Selat Bosporus yang ada di tepi Istanbul. Tetapi Turki tidak dapat mengawal selat ini sepenuhnya. Turki bercadang untuk membina satu terusan lain yang menjadikan Istanbul sebagai pulau. Sekarang, bermula tahun ini atau depan, Turki mengatakan kami akan membina satu terusan baru. Terusan ini dipunyai oleh Turki sepenuhnya. Dan tentu dah akan mendapat bantahan pada dunia. Dan Turki benar-benar berada di ambang peperangan. Kenapakah demikian? Sebab Turki selepas perjanjian Lausanne menemui minyak yang banyak di Laut Hitam yang belum terusik sebelum ini. Yang ditemui, yang diisytiharkan oleh Turki, yang ditemui reserve sebanyak 320 bilion cubic meters yang sudah ada di sini, yang bakal menjadikan Turki sebagai pengeluar minyak yang besar penting di kawasan ini. Ini lagilah menyebabkan kawasan ini kawasan yang tidak aman sama sekali. Inilah kapal pencarian minyak yang telah diedarkan, yang dihantar oleh Turki untuk gali minyak di kawasan yang dimasukkan tadi. Dan inilah gambar satellite yang dirancang untuk membina terusan ialah di kawasan Eropah, kawasan Turki Eropah yang menyebabkan Istanbul bakal menjadi pulau. Sebagaimana mereka merancang untuk membina terusan di Segeting Kera, menyebabkan Tanah Melayu akan menjadi pulau. Singapura akan hilang kepentingan sebagai pelabuhan sekiranya digali terusan di Segeting Kera, dan sekarang mereka merancang untuk menggali terusan di kawasan Eropah di barat Istanbul. Apa yang berlaku sekarang sangat-sangat sensitif. Peperangan di Ukraine, Rusia dengan Ukraine belum selesai. Bukan peperangan antara Rusia dengan Ukraine, tetapi Rusia dengan seluruh NATO, seluruh dunia menentang Rusia. Rusia disokong oleh China dan India, termasuk Korea Utara, dan sekarang Turki telah menunjukkan sifat mereka beralih daripada NATO ke Rusia, walaupun Turki adalah negara NATO. Ini semualah kompleks yang sangat tidak mudah diselesaikan. Lebih lagi apabila Sweden meminta untuk masuk dalam NATO
ditentang oleh Rusia dan Turki, seolah-olah Turki dan Rusia dalam satu pihak yang sama. Akibatnya, apakah masuk Sweden, Finland untuk dijadikan sebagai negara NATO? Sebab apabila mereka gagal, rupa-rupanya Amerika NATO kalah di Ukraine. 700 mayat tentera dihantar oleh Rusia. Ini tentera akan mengambil balik mayat. Terperanjat Amerika. Dan mereka terpaksa menggunakan bangsa bersatu untuk menyekat peperangan ini. Sebenarnya mereka rancang untuk mengambil Rusia. Tiba-tiba terbalik. Mereka minta supaya G20 menggesa supaya Rusia tarik balik tentera mereka. Sedangkan asalnya mereka ingin menjajah Rusia. Sekarang mereka telah gagal di Ukraine. Mereka ingin membina satu lagi peperangan di Sweden, Finland dan ditentang oleh Turki. Dan akibatnya berkonfliklah di antara Turki dengan NATO. Sedangkan Turki lah sebuah negara NATO. Akibatnya mereka tunjukkan dengan pembakaran Al-Quran di Sweden kerana protes kepada Turki. Turki diambang kegentingan yang sedang ditunggu oleh seluruh negara NATO dan negara Eropah. Tuan-tuan, berlakunya pembakaran Al-Quran ini bukan untuk Turki semata-mata, untuk Islam seluruhnya. Dan kita lihat tiba-tiba gempa bumi yang tidak dapat kita jangkakan berlaku di kawasan yang memang kawasan itu kawasan gempa bumi. Tetapi yang menariknya ialah sebelum gempa bumi ini berlaku, seluruh Istanbul, seluruh kedutaan NATO di Istanbul telah tutup dan mereka kembali negara mereka. Seolah esok akan berlaku sesuatu yang besar. Tiba-tiba berlaku gempa bumi yang besar. Bukan di Istanbul tetapi kawasan Sindhu Arfa, iaitu tempat Nabi Ibrahim dibakar. Dalam sejarah Islam yang agung, kawasan inilah yang telah terjadi gempa bumi yang sangat menakutkan. Dan siri-siri gempa bumi yang sangat banyak menyebabkan kerusakan, kemusnahan yang sangat-sangat total. Yang tidak pernah berlaku barangkali. Dan ini diberikan ucapan sebaik saja berlaku peristiwa ini. Timbalan Presiden Turki mengatakan, kenapakah sebelum berlakunya peristiwa gempa bumi, negara-negara NATO dan Eropah telah menutup kedutaan mereka. Seolah mereka sudah mengetahui peristiwa ini akan berlaku. Sepatutnya mereka beritahu kepada Turki sekiranya ada perkara-perkara yang berlaku dengan keganasan. Sepatutnya mereka beritahu Turki, sama-sama kita selamatkan, tetapi mereka membiarkan dan Turki kemudiannya menerima mehnah yang sangat dahsyat. Dan ini ialah Presiden Space Agency Turki. Dia mengatakan bahawa gempa bumi yang berlaku di Turki itu ialah man-made earthquake. Bukan saya kata, tapi dikatakan oleh Presiden Kajian Angkasa Raya Turki mengatakan bahawa ini dilakukan oleh orang lain. Bukan semata-mata gempa bumi yang tetapi ditambah oleh orang lain. Dan dia terus mendakwa bahawa daripada satelit dapat dilihat bahawa mereka memancapkan satu titanium, satu logam titanium yang sepanjang 10 meter. Dipancapkan, dibawa daripada langit, dipancapkan di bawah tempat gempa bumi berlaku, masuk sejauh 5 km ke bawah, letupan yang besar berlaku dan dakwaan dilakukan oleh Presiden mereka mengatakan bahawa ada angkara daripada langit yang memancapkan besi, bukan besi, titanium yang sangat radioaktif menyebabkan ledakan di bawah, menyebabkan bangunan jatuh straight ke bawah. Bukan saya kata, tetapi Presiden mereka mengatakan bahawa 7/8 skala Richter ini ialah man-made earthquake. Bukan kita kata, tetapi pakar angkasa lepas mereka yang mengatakan demikian. Kenapa demikian? Sebab Turki menimbulkan kemarahan daripada NATO dan negara Eropah, dan Turki sekarang mengadakan hubungan dengan Rusia. Inilah menyebabkan kemarahan yang tidak dapat ditara lagi oleh Amerika dan juga negara NATO dan Eropah seluruhnya. Lebih lagi, Turki telah menandatangani dengan Rusia untuk kerjasama dalam keadaan space ataupun angkasa lepas. Dan ini menimbulkan kemarahan yang tidak dapat taranya. Dan berlakulah apa yang berlaku. Dan marilah kita kenang, sejarah ini telah berlaku 100 tahun lepas. Perjanjian Lausanne telah 100 tahun lepas telah berlaku. Dan sekarang Turki boleh membawa dirinya. Turki boleh membawa dirinya untuk membentuk sebuah negara yang lebih besar daripada sekarang. Tetapi tentulah musuh Islam tidak akan membenarkannya. Pada bulan Mei akan datang, pilihan raya akan berlaku di Turki.
Dan mereka sudah mencadangkan calon untuk menentang presiden sekarang ialah calon yang sangat bahaya. Calon daripada parti sekular Tulen yang bakal mengambil alih Turki sekiranya mereka menang dalam pilihan ini, dan kegiatan Islam akan terbantuk sama sekali. Dan kita berdoa supaya Islam menang kembali di Turki. Mudah-mudahan apa yang kita bincang ini dan kemusnahan yang dirancang oleh mereka tidak berlaku. Dan itulah tuan-tuan, marilah kita sama doa. Mudah-mudahan kita terhindar daripada segala keburukan, sebab Turki adalah sebahagian daripada jasad umat Islam yang sama. Wallahu alam, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih wa salam.